What's up, welcome back to my channel. Welcome back to my channel, Riz. Okay, so hari ni Riz buat konten ni nak tahu apa pandangan AI team tentang poligami. Banyak berlaku pada masa-masa sekarang ataupun dahululah, dah lama dah isu poligami ni. Jadi saya nak tahu apa kata-kata atau pandangan orang lelaki dalam AI team ni. Jadi kita boleh tengoklah apa rumusan diorang, pengajaran diorang dan kata-kata yang boleh diambil ataupun pesanan daripada orang lelaki AI team. So, tanpa masa, jom kita pergi tanya. Let's go. Okay, so kita ada Laming. Laming, apa pendapatmu kalau seorang lelaki nak kahwin dulu? Lelaki nak kahwin dulu? Jangan buat gitu, kau jujur. Dah, bukit aku. Jangan gitu kau jujur nak anak dah. Bukit aku. Lepas tu baru tanya gini, tiba-tiba Saja. buat apa? Mesti betul detik dari hatimu. Kalau keluar daripada mulut ni daripada hati sebenarnya. Dia main daripada hati. Untuk lelaki kalau honok pasal dua apa semua. Kahwin lah. Pendapatmu? Kahwin lah. Kahwin je lah. Kalau orang kata apa? Yang benda tu lebih bagus kan. Tak gaduh apa semua. Kalau gaduh elakkan. Thank you, man. Cuma, apa pandanganmu kepada lelaki yang nak kahwin dulu? Lelaki nak kahwin dua, personally bagi saya, benda tu dia ada baik ada buruk dia. Yang baiknya ikut sunnah lah, semestinya ikut sunnah kan. Tapi yang buruknya, dia bukan buruk sebenarnya. Dia macam kita tengok kepada, bergantung pada ni lah, kemampuan lelaki itu sendiri lah. Kalau macam dia mampu dari segi kewangan, mampu dari segi nafkah, semua benda lah, dia kena adil lah. Yang penting kena adil. Kalau rasa diri tu tak adil, tak payahlah nak kahwin dulu. Dengar dia lah. Okay, tak ada Hanif. Ini Darah Manif. Okay, apa pandanganmu tentang lelaki yang nak kahwin dulu? Lelaki yang kahwin dua ni, bagi saya jangan masuk cara hau, ya ikut dia nak kahwin dua apa. Sebab apa? Kita lain, dia lain. Lelaki semua tak sama. Mungkin ada apa cakap, ada masalah dia sendiri dan why dia nak kahwin dua. Mungkin dia terangkan isteri dia ke apa. Yang kahwin luar tu saya tak tahu, yang tu masalah dia lah kan. Betul tak? Kalau macam yang cakap bini dia nak kahwin apa semua bini dia bagi, mungkin ada masalah personal, masalah sendiri dia berdua kan. Dia nak kahwin dua tu tak ada masalah pun. Jadi kau bincang lah dengan bini korang. Kalau boleh tu kahwin. Kalau tak boleh tu jangan. Kalau better, kalau nak selamat, tak payah ada benda tu langsung. Ingat. Okay, dengar tu Perempuan untuk dijaga. Perempuan untuk dijaga. How, darah tunang kita. Thank you ni. Apa pendapatmu tentang lelaki yang nak kahwin dulu? Kahwin? Reason? Dia mampu untuk menjaga dan memberi sama adil isteri pertama, isteri kedua, silakan. Kalau dia tak mampu tu, jaga je lah isteri pertama tu. Kalau mampu, silakan. Kalau dah kata jodoh, Allah dah tetap dia kahwin dua, nak buat macam mana dia kena kahwin dua juga. Itu reason aku. Thank you. Okey, kita ada Alif. Alif, apa pendapatmu tentang lelaki yang nak kahwin dulu? Yang nak kahwin dua, ikut pada situasi lah. Situasi. Kita tak boleh nak judge juga. Kita tak nak judge. Ada yang kahwin dua ni sebab nafsu. Tiba-tiba bini kau baik, bini kau bagus apa semua, rumah tangga kau elok apa semua, cuma tengok perempuan lain kau jadi bernafsu kau apa semua nak kahwin, so tak patut lah benda tu. Tapi kalau nak kahwin dua, ada sebab dia. Sebab yang munasabah lah, kita kata apa-apa ke kan. So tu lah. Tapi bukan dibolehkan. Maksudnya kita tak boleh nak judge lah. Sebab bukannya seorang dua, ramai yang kahwin dua. Cuma kita tak boleh nak judge, takut nanti apa berbalik pada kita ke apa benda. Cuma apa pun boleh cakap, kalau rumah tangga anda dah bahagia, dah ada seorang lovely wife, alhamdulillah macam saya, bahagia dengan isteri saya, keluarga saya, tak ada rasa lah nak untuk pasang dulu. Okey, Api. Okey, mula ada soalan tu, jadi bagi pendapatmu. Kombinasi yang sempurna. Ya betul, kombinasi yang sempurna. Maksudnya kalau nak tu boleh, tak si pun tak apa. Sebab dia ikut sebenarnya atas kehendak. Macam kehendak, contoh kahwin bini pertama tak boleh nak buat ni, ada sakit ni. Okey, kita memerlukan bini kedua untuk backup, buat kerja rumah segala macam yang perlu dalam kehidupan seharian kita lah. Macam gitu kan. Okay, kalau macam Hafiz takkanlah kahwin dua. Hafiz dah pernah letak dalam diri Hafiz sebab tengok daripada ayah Hafiz pun mengajar kita untuk setia pada yang satu, menghargai yang satu. Kalau kita tak hargai yang satu, mana tahu kita pasang dua, tiba-tiba yang pertama tu pergi, macam mana? Yang satu lagi janji lah. Apa ni, sebelum kita nak kahwin dia, kita dah janji. Takkan kita nak mengkira janji lagi kan. Macam gitulah. Saya tak pandai nak berkata-kata, tapi saya buat dengan kelakuan saya. Saya boleh buat kat dia. Okey, Pak I. Apa pendapat I? Pendapat Pak I, discussion is the best way untuk mengekalkan sesuatu relationship. Contohnya macam kalau ada masalah apa-apa, kita bincang elok-elok, kita discuss elok-elok, dapatkan kata sepakat. Sebab perkahwinan ni bukannya tentang kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi antara satu sama lain.
if you rasa ada masalah, bagi tahu, bincang sama-sama, find solution how to solve the problem. So the best solution is kahwin dua, dapat kata sepakat, teruskan. Kalau tak dapat, maknanya rasa macam ada jalan lain selain daripada kahwin dua, tak apa, teruskan dengan jalan penyelesaian yang lagi satu tu. Wow, thank you kata-kata yang sangat dalam. Okey, kita ada Adam Nazri. Apa pendapat Adam tentang lelaki yang nak kahwin dua ataupun kahwin dua? Lebih pada dua? Bab kahwin dua ataupun kahwin tiga ni adalah semuanya berkait soal rezeki dengan jodoh. Jika Tuhan dah tentukan kau berjodoh dan kau mempunyai rezeki yang lebih, dia pemudahkan. Tapi ada halu program macam Nabi ini lima azalta ilayya min khairi fakir. Kalau kita ada rezeki yang lebih ataupun Tuhan beri kita rezeki yang lebih, kenapa tidak? And then tapi dalam tidak tu pun kita kena macam Pak A cakap lah, we compete each other, not compete each other. Kita completekan kita punya hubungan rumah tangga yang sedia ada dulu, barulah kita fikir nak yang lain. Better berbincang lah, macam Pak A cakap, berbincang. Thank you Adam. Okey, kita ada ketua GTTB Manoa. Ya, wow, Aiman. Apa pendapatmu tentang lelaki yang nak kahwin dua ataupun kahwin 2, 3, 4? Mungkin nak cari best friend untuk Ferry dari sedikit kata-kata lah. Pendapat aku dia bagus untuk rumah tangga ni. Bagus. Tapi dia ada faktor. Faktor gapor. Okey, faktor gapor. Faktor yang mana? Takut tak takut? Takut tak takut? Kalau Iman tak takut? Kalau macam Iman tak takut. Tapi Iman dah tanam dari Iman. Daripada kecil gini, Iman tak akan kahwin dua. Iman akan Dia cari bestie lah. dia DM mak. Budak-budak tak senang lagi dia. Itulah kata-kata Man. Dok, apa lagi ni? Kamu dari kecil lagi mu. Betul. Aku daripada kecil lagi tanam diri aku untuk tidak berkahwin dua ataupun boleh kahwin. Sebab apa? Sebab aku rasa diri sendiri lagi belum sempurna. Apatah lagi nak sempurnakan family tu. Betul Man. Tanggungjawab yang besar. Masya-Allah, itu dia kata kepada satu jadi. Tapi untuk cari kawan baik pada bini tu benda yang bagus. Sebab apa? Sebab kita tahu kawan baik dia tu adalah kita dapat tengok depan mata. Contoh dia sendiri cari kawan baik. Kita tak tahu pengaruh dia macam mana. Betul tak? Tapi kalau kita tolong cari, benda tu bagus. Kita boleh berhati. Mu tahu tak? Mu tahu tak mu kawan baik dia sebenarnya? Memang aku kawan baik. No, bukan kawan baik. Hidup sehidup semati. Yelah, semua benda lah suami dia. Kawan baik boleh jadi pertengahan jalan. Macam aku ni lebih pada kawan baik. Itu better cari kawan baik. Lepas tu kawan baik pun mengilang-ilang muak duduk serumah sekali dengan mu gitu. Ferry tengok Ferry. Tengok ni. Okey Man, thank you Man. Thank you. Mungkin boleh cari dua, bukan setakat seorang. Mungkin cari 3, 4 kawan baik. Kita boleh buat testa. Kita masuk ke situ ni. Sudah ya Ferry, tengok ni Ferry, tengok ni. Thank you Man. Okey Man, apa pendapat Man tentang poligami? Itu dua lah. Saya setuju. Kalau saya pun saya akan kahwin dua. Sebab kita tak payahlah mak. Mu tak sunat lagi nikah dua. Aku boleh nikah dua sebab saya ni kena ikut keturunan saya. Keturunanmu nikah dua belakang? Nikah 3. Wow, ini bukan kaleng-kaleng guys. Aku, abahku. Abang ni kedua? 3. Oh. Tengok Aiman berminat Man. Bukan ilmu. Bagi nombor abang. Dia jauh dah. Dah boleh baca survey dah. Semua kena boleh. Masa depan. Kau saya masa depan nikah 3. Memang. Mak, kau ni sama. Dia ni keturunan yo, ni keturunan yo. Abah aku nikah 3, tak aku nikah 3, pak dah aku nikah 3. Aku ni tingkat 4. Mak bukan biasa-biasa bosku. Kita jangan baca dari segi luaran. Mungkin dalaman kita tahu. Dalaman tu penting. Tagih-tagih tak bisa. Betul. Yo, pakak dalam bed. Yang gapo darah panah dia. Panah. Siapa Nisa tu? Tadi mendeki tadi. Siapa yang deki yo? Siapa nak nikah yo? Okey, jadi pendapat Mak, poligami Mak setuju? Setuju. Saya sangat setuju. Okey, thank you Mak. Thank you Mak. Okey, kita ada Al-Amin. Anda tak nikah lagi Mi. Apa pendapatmu tentang poligami? Mak kan nak pasal 4-3. Dia tomok. Memang. Pendapatmu? Macam pendapat aku, kita tak baik. Kalau contoh bini pertama kita tu kan, kita mencintai dia dulu. Mencintai sangat-sangat, kita tak baik buat gitu kalau dia sakit hati. Kalau dia reda tak apa. Kalau dia sakit hati kita tak baik. Sebab membahagiakan seorang wanita ni adalah tanggungjawab lelaki. Tak baik gitu. Aku tak boleh kejap orang pelik-pelik lah ni, kena kecil. Kena kejap gitu. Job ni berkata-kata. Setuju kan? Setuju? Sebab kalau kita tanya, mostly wanita dalam dunia ni 98% yang tak setuju dengan benda ni. So kita tak payah elakkan. Tak ada perempuan yang suka. Jarang sangat. Mantap dulu Amin. Gitulah kata
kata daripada Lami. Okey Min, itu pendapat Min. Pendapat saya kayak gitulah. Wah, itu pendapat saya. Saya seorang yang Tak matang, so jangan kecam saya lah kalau saya salah. tegur je. Betul, itu pendapat Lami. Thank you Lami. Dia macam ni, betul sunnah. Betul tak ni? Betul sunnah. Tapi sekiranya anda betul-betul mampu. Anda mampu, barulah boleh dirikan. Yes, bukan dari segi wang saja. Iman nak bimbing untuk nak bimbing keluarga tu untuk ke arah yang lebih baik, untuk membawa bersama-sama keluarga ke syurga, insya-Allah. Dia macam kalau ikutkan sunnah Nabi sebab ada sebab suami meninggal sebab perang apa semua. Betul. Kan? Nabi Rasulullah jaga. Jadi kalau tiada sebab apa pun nak kahwin dua, ada letak atas isu sunnah tak boleh pakai. Betul tak boleh pakai. Benda tu betul tak boleh pakai. Sebab kita takut pertukaran perginya nafsu. Nafsu ni bahaya. Nafsu ni godaan syaitan. Jadi fikir-fikirkan dan renungkan. Azrul, apa pendapatmu tentang poligami? Poligami poligami sudah. Silap orang tanya ni. Okey, pendapat aku tak setuju. Aku tak boleh terima benda tu sebab bukan. Sebab bagi aku sendiri aku tak suka kongsikan kasih sayang aku dengan orang lain. Faham tak? Maksudnya macam kita kena bagi dua lah kan. Kalau kita kahwin dua ke, kahwin empat, kahwin tiga ke, aku tak suka macam tu. So biar satu lah. And then atas kemampuan kita juga dengan kita punya sara hidup apa semua. Kalau kita tak mampu nak jaga satu, takkan kita nak jaga dua. So aku tak suka poligami lah, senang cerita. And then banyak benda yang viral apa semua tu kan. So aku macam tak setuju juga. So benda yang viral tu memanglah kita kata benda ni sunnah tapi jangan jadikan alasan sunnah sebagai nak poligami. Kalau macam tu solat apa semua kenapa tak mau ikut? Pergilah Jumaat dekat masjid apa semua. So aku lebih prefer tak suka poligami lah. Bukan tak suka sunnah tapi pendapat aku lah. Macam tu hari. Thank you Nazrul. Alright. Okey, kita ada sebelum. Long, apa pendapat lu tentang poligami? Poligami. Apa pendapat lu tentang poligami? Poligami nak tahu pendapat mungkin orang luar nak tahu pendapat AI. Aku nak tahu pasal poligami. Mungkin tak tahu. Cumanya kalau kita aja poligami ni orang tu nak kemari. Nak kemari. Bagi aku kalau poligami dia nak sangat terhaki tu lah. Terhaki tu sebab semua benda yang terhaki sebenarnya. Betul. Kalau macam dia nak poligami pun dia kena hidup dengan isteri pertama ko. Walaupun benda tu sebenarnya tak boleh mitok pun kasar lah. Yang tak kasar lah sebenarnya. Tapi lebih elok mitok lepas tu tengok pada diri lelaki tu mampu ke tak. Dia bukan dari segi mampu duit ko. Dia merangkumi semua aspek lah. Kena semua aspek lah. Kata lebih betul ayat agama lah. Kalau agama ni sebab apa? Kalau tahu agama, mungkin perempuan lain pun akan tahu benda tu. Untuk poligami lah bagi aku lah. Sebab tak mudah tu orang tu nak setuju. Kecuali daripada diri kita tu sendiri nak bui. Mungkin bui pun mungkin ada sebab lah. Betul. Itu je lah bagi aku tak tahu ni sebab poligami. Sebab tu baru masuk dalam bidang. Yelah kita tahu tolong ni tengah darah manis, so kita tanya pendapat tu. Itu dia kata-kata betul. Thank you Long. Okey, kita Rafiq Jeffrey. Fi, silakan duduk. Mana tak nikah kita tanya dong, tak boleh make it bini dua. Okey, apa pendapatmu tentang poligami? Poligami. Mungkin mu pernah dengar kisah-kisah orang-orang kat luar sana ke, jiran-jiran ke, saudara mara ke kan. Jadi apa yang boleh rumuskan daripada poligami? Aku tak rumuskan, aku pelajar. Poligami ni pernah berlaku dalam hidup saya. Dalam hidupmu ni? Pernah berlaku depan mata saya. Saya tak nak mention siapa-siapa. Okey. Apa yang itulah. Apa yang saya dapat, saya tak dapat nak rumuskan. Saya cuma boleh cakap saya dapat pelajari di mana poligami tu sakit sebab kita menduakan kita punya isteri lah. Semua dah. Jadi apa yang aku lalui tu, orang kata kita tak boleh sakitkan hati isteri kita. Kita tak boleh duakan dia sebab perempuan ni dia kalau dah kahwin once dia macam dia dah jadi kita punya isteri, dia tak nak suami dia ni di-share. Maksudnya dia nak sayang suami dia nak dimanja oleh isteri dia ke apa semua, disayangi ke apa semua, dibelai. Jadi bila dia dapat tahu suami dia ni menduakan dia sakit, jadi sakit hati sebab dia dah give all, kata all her soul. Jiwa dia. Seluruh jiwa dan raganya. Jadi pada pendapat saya tak dapat rumuskan, macam saya cakap saya dapat pelajari. Jadi saya ambil benda tu sebagai pengajaran, and kepada bakal isteri saya takkan menduakan.
saya akan ceritakan awak dengan sepenuh jiwa dan raga saya, dan saya nak hidup dengan awak sampai tua dan sampailah saya mati. InsyaAllah. Amin. Thank you Fiz, itu dia kata-kata daripada orang lama kita. Okey, kita ada Lukman. Ini dia lelaki mulut manis. Okey Man, apa pendapatmu tentang poligami? Okey, pendapat saya tentang poligami. Poligami ni okey je sebenarnya. Dia sebab benda tu ada dibenarkan dalam Islam kan. Tapi dia macam okey, kalau macam kita nak kahwin lain, sebenarnya kita tak perlu minta izin dengan isteri. Tapi kita sebagai manusia, kita sayang tak dekat bini kita. Kalau kita sayang, kena ada common sense. Sebab sayang, kita tak akan cari nombor dua. Faham tak? Macam tu lah. Rakyat boleh kat kita lah. Ringkas dan padat isimu ni. Thank you. Okay guys, so kita dah dengar pergilah jumpa kontraktor rumah tu apa semua, cek kaji rupanya orang tersilap bina rumah atas tanah dia. So kita pergi jumpa orang tanah tu macam mana nak deal apa semua ni. So sweat tanah, dia bagi tanah dia apa pun terpaksa bagi tanah tu. Dah siap ada rumah dah. Umi kejut lah, Umi overthinking. Jadi apa yang saya cakap, saya akan idolakan Baba. Baba is a good father lah, is a good dad. Dia cara dia ajar, cara dia layan isteri dia, bagus lah. Itulah pendapat saya. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. So, korang dah dengar kata-kata pendapat iaitu lelaki tentang poligami. And insyaAllah kalau korang nak dengar kata-kata daripada perempuan iaitu pula, saya akan buat esok hari insyaAllah. Jadi korang komen je banyak-banyak. Dan kat ruang komen, yang geng perempuan, korang jangan komen lagi. Korang komen bila version perempuan pula. Ni version lelaki. Okay, so orang lelaki boleh komen pendapat korang kat luar sana. Sebab saya pun nak dengar iaitu pun, orang kat luar sana pun nak dengar ataupun pengajaran yang dapat diambil. Itu saja sampai kita. Thank you so much. Maaf kalau ada kurang ataupun silap cakap atau kata bahasa. Kita hanya ambil sebagai pedoman dan pengajaran, tiada mengenai dengan hidup ataupun yang mati konten. Okay, so itu sajalah. Jangan lupa support itu kami semua dulu tim. Bye bye. Assalamualaikum.